Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Hari ini cikgu tak sentuh banyak. Kita akan belajar hanya satu subtopik iaitu 1.1 sistem saraf manusia. Okey, kita lihat yang pertama sekali cikgu minta anak-anak bersedia dengan buku teks digital. Tapi tak apa kalau anak-anak belum download atau tidak dapat download. Slide cikgu ini cikgu ambil rujukannya adalah daripada buku teks. Okey, cuba anak-anak lihat Okey, dalam permainan badminton, okey, kalau anak-anak perhatikan, okey, kita ada bulu tangkis. Okey. Okey, bulu tangkis ini bergerak. Gerakan bulu tangkis ini kita katakan dia bertindak sebagai rangsangan. Okey, rangsangan gerakan tersebut dikesan oleh mata pemain. Okey, kemudian bila dikesan oleh organ deria mata, maka impas akan dihasilkan. Apa dia impas anak-anak? Anak-anak boleh catat. Okey, impas adalah utusan yang dihantar oleh sistem saraf. Utusan yang dibawa atau dihantar oleh sistem saraf. Ataupun kita boleh panggil sebagai isyarat elektrik. Okey. Okey, impas ini akan terhasil dan kemudian impas itu akan dihantar ke otak. Kenapa hantar ke otak ni? Okey. Okey, otak berperanan untuk mentaksir impas tersebut. Okey, lalu dia menganggar kelajuan bulu tangkis dan dia akan menentukan arah serta corak gerakan badan yang diperlukan. So, impas akan dihantar ke otot. Selepas ditafsir tu, isyarat tadi tu akan dihantar ke otot. Kenapa dihantar ke otot? Untuk bergerak balas. Jadi anak-anak nampak tak dekat sini? Okey. So, kita jurus kepada bab kita lah. Rangsangan tadi akan menghasilkan gerak balas. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok struktur sistem saraf manusia. Kalau anak perhatikan di sini kita ada otak. Okey. Kemudian kita nampak saraf tunjang. Pertama kita ada otak. Yang keduanya kita ada saraf tunjang. Okey, otak dan saraf tunjang dia duduk di bawah sistem saraf pusat. Okey. Seterusnya kita ada saraf kranium yang bercabang daripada otak ni lah. Okey, di mana sistem saraf saraf kranium ini adalah 12 pasang 12 pasang di mana ia menghubungkan otak dengan organ deria dan juga organ dalaman. So ada berapa pasang? Ada 12 pasang. Selain itu, kita juga ada saraf spina. Okey, tadi saraf kranium daripada otak, saraf spina ni adalah daripada saraf tunjang. Dia bercabang daripada saraf tunjang lah. Kedua-dua saraf kranium dengan saraf spina ini duduk di bawah sistem saraf periferi. Di mana kita ada 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Jadi di sini, okey, sistem saraf manusia terdiri daripada komponen yang penting iaitu apa dia tadi? Otak, saraf tunjang dan juga kita ada sistem saraf periferi di mana ada saraf kranium dan saraf spina. Okey. Baiklah, kita pergi kepada fungsi sistem saraf manusia.
Okey, pada umumnya sistem saraf manusia berfungsi untuk mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Ingat ya, mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian dalam badan. Ini bermaksud sistem saraf manusia yang pertamanya boleh mengesan rangsangan. Kemudian boleh menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Kemudian boleh mentafsir impuls dan boleh menghasilkan gerak balas yang sesuai. Macam tadi, siapa yang kesan rangsangan? Organ deria. Kemudian siapa yang tafsir impuls? Otak. Yang menghasilkan gerak balas pula adalah otot. Okey. So, di sini awak akan lihatlah beberapa contoh aktiviti yang melibatkan pengesanan rangsangan dan penghasilan gerak balas. Contohnya bersin, mengutip sampah dan melayari internet. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada jenis gerak balas badan manusia. Kita ada dua. Yang pertama, kita ada tindakan terkawal dan yang kedua tindakan luar kawal. Satu terkawal, satu luar kawal. Kalau awak tengok di sini, okey, ini adalah aktiviti yang melibatkan manusia. Yang pertama, membaca buku. Yang kedua, kalau kita pegang objek panas, tangan kita automatik yang akan tertarik. Dan yang ketiga adalah proses peristalsis di esophagus. Okey. Tengok dulu tindakan terkawal. Apa dia tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak. Bermaksud seseorang itu boleh mengawal tindakan yang dilakukan. Siapa yang kawal? Otak. So, di sini dikata semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contohnya, termasuklah membaca. Yang kedua, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam dan ada contoh-contoh yang lainlah. Anak-anak boleh listkanlah. Okey, so kita tengok apa urutan aliran impuls ataupun isyarat elektrik dalam tindakan terkawal. Kita lihat di bawah. Okey, yang pertama, kring kring, bunyi deringan telefon. Bunyi ini adalah rangsangannya. Kemudian reseptor di dalam telinga manusia mengesan rangsangan tersebut. Okey, di mana anak-anak tahulah telinga akan mengesan bunyi. Okey, dan akan menghasilkan impuls saraf. Kemudian impuls saraf dihantar ke otak. Okey, kenapa hantar ke otak? Untuk ditafsir. Kemudian lepas ditafsir, okey, so impuls saraf itu akan dihantar ke otot atau kelenjar. Kenapa hantar ke otot atau kelenjar? Untuk menghasilkan gerak balas. Apa gerak balas yang terhasil? Sentuh skrin telefon tersebut. Nak angkatlah sebab tadi telefon berbunyi. Ada orang call. Jadi angkat. So ini adalah perjalanan bagi tindakan terkawal. Okey. Kita tengok tindakan luar kawal. Okey, tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Okey, orang kata tak perasanlah. Okey, tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan. Kita tengok kumpulan yang pertama. Yang pertama melibatkan medulla oblongata. Contohnya denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan rembesan air liur. Maksudnya kita memang tak boleh kawal denyutan jantung, tak boleh kawal pernafasan lah. Okey, dan tak boleh kawal peristalsis dan rembesan air liur. Okey, untuk tindakan luar kawal kumpulan yang kedua, ia melibatkan saraf tunjang.
di mana kita panggil sebagai tindakan refleks. Okey, apa dia tindakan refleks? Contohnya, menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Okey, kalau kita terpijak benda tajam, kita tarik kaki. Dan juga bila ada habuk masuk dalam hidung, kita akan automatik bersin. Okey, di sini kita tengok info sains sikit. Ini adalah otak. Kita tengok dekat mana medulla oblongata duduk. Dekat bawah ni lah. Okey. Kemudian kita ada struktur otak yang lain. Otak besar ni orang panggil sebagai cerebrum. Dan kita ada otak yang kecil di belakang ni iaitu cerebellum lah. Sebagai tambahan, kalau anak-anak ingat tadi ada dua kumpulan tindakan luar kawal. Yang pertama yang melibatkan medulla oblongata. Okey. Medulla oblongata ni dia mengawal tindakan luar kawal berlaku tanpa henti dalam badan manusia. Kalau kita tidur pun dia tetap berlaku. Okey, sekarang kita tengok pula laluan impas dalam tindakan luar kawal jenis tindakan refleks. Okey, katakanlah anak-anak terpegang hujung jari ni terpegang objek panas. Okey, efektor di situ dia punya reseptor. Reseptor dalam kulit mengesan haba, kemudian impas dihasilkan. Okey, impas akan pergi ke saraf tunjang. Dia akan pergi ke saraf tunjang lah. Kemudian saraf tunjang, impas tersebut akan dihantar ke efektor dan dengan cepat tangan pun ditarik. Okey. Beza dengan tadi Yang tadi dia melalui otak. Yang ni dia hanya melibatkan saraf tunjang. Di akhir sekali, kita akan lihat apa dia kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Okey, sebagaimana yang kita dah belajar sebelum ni, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan. Proses apa? Pernafasan, aktiviti harian seperti pergerakan badan. Tak kira lah tindakan terkawal ataupun tidak terkawal. Okey, di mana kalau sistem saraf kita terjejas, ia akan menjadikan seseorang individu itu lumpuh sementara ataupun lumpuh separuh atau boleh lumpuh keseluruhan. Okey, sebagai contoh sekiranya saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seseorang itu akan menghadapi masalah untuk gerakkan tangan atau kakinya. Dalam kes masalah sistem saraf yang lebih serius, seorang itu mungkin terpaksa bergantung kepada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan atau denyutan jantung. Jadi anak-anak, kita ni manusia, Allah dah kurniakan sistem saraf. Jadi kita kena jaga dengan baik. So, jaga pemakanan, jaga aktiviti yang kita lakukan seharian. InsyaAllah kesihatan kita akan baik. Okey, setakat itu sahaja hari ini. Okey, habis tajuk 1.1. Nanti cikgu akan beri latihan di dalam grup WhatsApp. InsyaAllah apa yang cikgu ajar ni cikgu tanya balik semula. Jadi pelajar boleh hantar latihan kepada saya secara personal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.